Saka, pendamping setia tubuh manusia tanpa diundang. Bahagian 2. Apa itu Saka? Saka adalah tergolong dalam kelompok jin yang sudah beranak pinak di dalam badan manusia dan masuk ke dalam aliran darah. Ia kemudiannya akan dipindahkan pula kepada anak dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Inilah yang digelar Saka keturunan. Ia diturunkan kepada anak cucu dan cicit, keturunan manusia, tanpa disuruh atau dipaksa, secara spontan melalui ikatan darah tanpa ada persetujuan waris atau syarat. Selama ini, ramai yang menyangka Saka itu tidak akan melekat kepada waris jika dia menolak untuk menjadi tuannya. Cerita meminta tuan itu hanya sebagai tipu helah sahaja. Sedangkan Saka ini sudah pun bersarang dan mengalir dalam darah serta terekod dalam DNA keturunan tersebut dalam bentuk tenaga. Inilah tugas tersembunyi Saka dari golongan jin yang menyesatkan umat manusia tanpa disedari. Apabila Saka sudah berada di dalam badan, maka ia akan mengikut peredaran darah manusia ke seluruh badan. Aliran darah itu umpama lebuh raya bagi Saka. Seperti mana lebuh raya yang ada RNR, maka aliran darah itu pun ada benda yang sama. Kedudukan RNR dalam aliran darah adalah pada organ penting, kelenjar dan nadi yang terdapat pada seluruh badan. Pada titik itulah Saka akan duduk bersarang kerana pada tempat itu ada pusat getaran tenaga. Saka akan menguasai tubuh badan manusia menerusi organ terbabit. Kemudian, dari situlah ia mula menyuntik program ilmu yang dibawanya dari generasi ke generasi dan menjalankan fungsinya. Apabila Saka bersarang di organ, ia akan menimbulkan kepincangan fungsi organ kerana Saka ibarat parasit yang menyerap tenaga organ badan sehingga organ menjadi lemah. Ia menyerap tenaga organ tersebut melebihi keupayaan auto-healing organ itu sendiri sehingga menyebabkan organ perlahan-lahan gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian terzahirlah penyakit moden. Misalnya, jika ia bersarang di bahagian pankreas, maka fungsi pankreas akan terganggu dan menyusut sistemnya. Seterusnya, timbullah penyakit berkaitan akibat kegagalan pankreas. Begitu juga halnya jika ia duduk pada kelenjar, maka ia akan mengganggu sistem hormon. Begitu juga pada jantung, payudara dan banyak lagi organ yang terbabit dengan penyakit moden pada masa kini. Begitu licik permainan Saka yang setia berdamping dengan manusia ini. Walaupun tidak semua penyakit moden itu diakibatkan oleh Saka, setiap individu tetap harus mendapatkan kesedaran yang betul tentangnya. Saka itu akan tetap diwarisi segenap keturunan pemiliknya sampai kiamat jika tidak dikeluarkan dari badan manusia. Bagi yang merasakan Saka itu karut dan ingin terus menyimpannya atau menafikannya kerana tidak mendatangkan mudarat, ingatlah bahawa iblis tidak akan pernah putus asa untuk menyesatkan manusia. Itulah janji sang iblis laknatullah. Mungkin anda tidak nampak kesannya pada hari ini walaupun sedar di badan mempunyai Saka. Walaupun anda masih lagi boleh beribadat, tidak pernah tinggal solat dan apa juga pangkat yang diperolehi, tetap kita tidak menyedari bahawa iblis sentiasa mencucuk jarumnya perlahan-lahan dengan tekun. Bagi anda yang buntu dengan gangguan Saka berulang dan tidak selesai, segeralah hubungi perawat di bawah naungan HQ Spiritual Healing Center. Dapatkan rawatan dengan penerangan yang jelas dan berbeza dari pusat rawatan lain serta bimbingan sepanjang tempoh rawatan.